Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa kurubina wa syuhada'i wa salihin wa ila arwahi jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi illa magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min khafin ila khafin min ladun adama ila yaumil qiyamati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi hadirina wa likulli kafatin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmatan lizawil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin hatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك ياسر اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dimuliakan, yang dikasih Imam Masjid Jami' Bukit Pasir, yang dihormati, yang dikasih pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasih para imam, para bilal, bapak-bapak haji, bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang yang mulia ini kita bernafas lagi. Belum lagi dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, moga mendapat rahmatnya Allah. Itu sebab orang yang sebut dah meninggal dunia kembali ke rahmat Allah, kembali ke rahmatullah. Untung dan bertuahnya orang yang meninggal dunia itu kembali mendapat rahmatnya Allah, pasti masuk surga. Kerananya masuk surga dengan rahmatullah. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, kadangkala kita lihat sahabat kita ni jadi bajingan tengik. Bajingan kurang lagi. Kalau bajingan tengik hebat. Itu guru saya sebut. Bajingan tengik dia kata. Kenapa jadi bajing betul lah? Itu sebab kita ni kadangkala manusiawi jadi binatangi. Kenapa kadangkalanya kita ini kancilan, tak boleh tidur. Kadangkalanya kita ini semutan, dah kebas kaki. Kadangkalanya kita ini anjingan cakap banyak. Kadangkalanya apalagi nama binatang disebut? Semuanya kebinatangan. Kenapa? Amsalan natribuha linnas. Itu perumpamaan yang manusia diberi oleh Allah untuk la'allahum latafakkarun, untuk fikir. Jadi kalau kita fikir ini bagaimana? Kita fikir pi sahajalah. Lain jangan fikir. Cuma fikir pi aja. Apa yang dipikir? Pi. Apa-apalah pi. Orang naik kereta pun pi kadang-kadang. Betul? Naik kereta tampal pi kadang. Jadi jangan pengor sudah. Itu aja. Kita ni kadang-kala nak dipikir apa? Wallahu a'lam. Bagaimana nak fikir? Nak masuk syurga Allah. Itu sebab sahabat bulan ni bulan keampunan. Dah didedahkan dah sepanjang malam Lailatul Qadar. Tapi tak buat juga. Kenapa? Dia dah bandel, bajingan tengik. Jadi dia pun tak faham bahasa. Rupanya umat Muhammad ini Allah saking sayangnya tiap-tiap malam diberi malam Lailatul Qadar. Betul tak sahabat? Allah yang sebut. Allah sebut macam mana? Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim kulli amr. Turunnya malaikat dan roh. Lah tiap-tiap hari malaikat turun. Turun naik malaikat ni. Tak adanya malaikat di muka bumi ni, tak ada. Semuanya sentiasa ada turun naik. Nanti waktu asar ni dan nak maghrib dia naik, yang atas turun. Sila ganti, tukar shift. Bukan manusia kerja kilang aja ada shift, ada kerja apa yang ada shift 24 jam. Kalau jadi polis 6 jam, tukar. Begitu juga malaikat. Malaikat itu sebut, Allah sebut malam Lailatul Qadar itu apabila turunnya malaikat. Dan malaikat lagi turun. Itu sebab Rasulullah dah sebut dah, tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Macam mana? Buat lu. Kalau kamu buat, malaikat turun. Jumpa kamu. Dan dia hadiahkan bahawa malam yang kamu lakukan indah, malam Lailatul Qadar. Bukannya bulan Ramadan, bukan bulannya 10 akhir Ramadan, tak. Bulan Rejab pun boleh turun malam Lailatul Qadar. Bulan Syaban, bulan Syawal, sepanjang masa
setiap malam itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malaikat turun. Tapi sahabat perlu diingat, malam Lailatul Qadar sebenarnya adalah seperti mana yang diberi janji oleh Jibril alaihissalam dengan Rasulullah. Ditanya Rasulullah kepada Jibril, "Ya Jibril, setelah aku wafat, tugas kau apa?" "Aku tak ada tugas apa-apa, aku rehat pencen ya Rasulullah. Dah tak ada kerja, aku menyampaikan wahyu kepadamu. Dan kau dah wafat, aku nak sampaikan apa lagi? Engkau tak kesian ke dengan umat aku?" "Kesian," kata. "Aku kesian. Jadi macam mana engkau nak biarkan?" "Tak, aku bagi janji padamu ya Rasulullah. Setahun sekali aja aku turun, jumpa akan umatmu." Bila malamnya? Kalaulah malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Malam yang sebenar-benarnya Jibril. Malam Lailatul Qadar adalah malam Jibrilnya turun ke muka bumi ini. Ziarah semua umat Muhammad. Diperintahkan malaikat, "Hai malaikat, Jibril ini kan bos. Kalau kita ni mungkin agung gitulah. Yang di Pertuan Agung nak datang ke Masjid Bukit Pasir, apa dia datang nonong seorang? Ada agak-agak gitu. Ya tak, mungkin sebulan lepas dah datang. Kalau masjidnya buruk, dicat. Kalau tak ditar, dia tar. Sebab apa? Agung nak datang. Sebab agung nak datang. Kalaulah tingkapnya ni tingkap tak baik, suruh ganti. Iya, dapat free semua. Agung nak datang ke Masjid Bukit Pasir. Contoh, itu contoh. Jadi apa? Mungkin YB-YB-nya, yang BY-BY-nya ke SJ, macam-macam pangkat. Datang, tengok ni tempatnya okey ke tak okey. Wah, dia tengok okey tak okey. Yang datang susah apa? Manusia juga. Begitu juga malaikat. Jibril nak datang, semua malaikat sibuk mengatur keadaan. Mana umat-umat Muhammad yang mohon kepada Allah kampunan, dimintakan ampun. Dia pun mintakan. Minta apa? Supaya free of charge. Macam kita lah tak payah apa. Ini agung nak datang ni YB. Ini belum dicat ni, patutnya catnya ni merah sudah kuning, tulisnya hijau gitu patutnya. Oh ya boleh dibelikan cat. Bukan kita beli pun, dia belikan cat. Kita pun cat. Sini kuning, sini hijau, sini merah. Gitu apa? Traffic light gitu. Wah, kacau, boleh jalan gitu. Contoh saja tu tuan, jangan buat ni dah baik-baik macam gini, jangan cat lain pula belang-belang nah. Lah kan nanti dah kena dongkrek ni apa ni? Jadi itulah yang nak ditunjukkan oleh Allah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Jibril turun sebenarnya. Bila? Jadi ada nama para ulama terdahulu dah beritahu pada kita. Kalaulah Ramadan itu awal Ramadan itunya bermula hari Ahad. Tahun ni kita hari apa? Mula hari apa? Kita ingat, hilang ingatan dah. Kita mula puasa hari apa sahabat? Hari Ahad. Betul? Ke hari Jumaat ni? Ahad. Dalam sebuah kitab sahabatnya yang dikarang oleh Syekh Abdul Hasan. Kerananya para ulama salaf terdahulu dah tengok dah. Kalau kita ni macam petua lah. Sebab hadis Rasulullah tak sebut pun. Rasulullah sebut malam-malam terakhir. Kalau terakhir tu malam-malam ganjil. Tak semesti malam genap ada. Sebab kenapa? Sebabnya Arab Saudi puasa hari Sabtu, beb. Kita hari Ahad, lain dina lo. Dia hari Sabtu, kita dina Ahad. Piye ki padha apa ora? Sami mawon, padha wae. Kenapa padha wae? Kerana malaikat turunnya itu malam. Dan Rasulullah pun sebut sepanjang malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Macam mana cara dah diturunkan pada sahabat. Macam mana nak buat setiap malam itu malam Lailatul Qadar. Umpama kita melakukan ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Tiap-tiap hari. Tak semesti bulan Ramadan. Bulan lain pun boleh. Apa dia? Abul Hasan berkata, ya, semasa aku balik, telah aku mendengar akan berita daripada salaf. Maka apabila awal Ramadan hari Ahad, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-29. Malam yang ke-29. Dah lepas belum? Malam 29 bila ya? Bila harinya?
Malam 29, bukannya hari 29 tu. Dino apa ku iki dino berapa bulan? Ini Ramadan ke berapa nih? Alah, subuh iki. Ramadan ke berapa? Wes kerah dewe lah kono. Malam 29 mengikut nih. Sabtu malam Ahad. Qiyamul lail. Sabtu malam Ahad buat qiyamul lail. Karenanya 90% ianya berlaku. Sekiranya awal Ramadan itu hari Ahad, maka pada malam Lailatul Qadar itu adalah di malam yang ke-29. Ini ulama yang cakap. Karenanya kebarangkaliannya setiap kali nak dino akad kuwi ngomong kok dino 29. Janji akad posone 29, paham ra paham komnya pasal. Kalau puasanya hari Ahad malam 29. Asyik gitu je berlakunya. Maka dicatat di dalam kitab. Sekiranya kalaulah puasa itu harinya Isnin, maka malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam yang ke-21. Kalau puasa hari Isnin. Ini boleh ikut tak ikut? Tak, kita dah tahu sepanjang malam Lailatul Qadar itu aja. Ini panduan Jibril turun. Panduan Jibril turun tu, contohnya Agong nak turun ke sini sebulan lagi. Bila Dio pun bagi tahu, oh sekian hari bulan pukul sekian. Jadi kita tunggu je lah. Tapi ya hari-hari ngecat lah, di sepulah, dia apa bersihkan. Semuanya nanti sekejap Dio datang, sekejap YB datang, nanti ketua JKR datang, nanti ruame sing teko. Kenapa? Agong nak datang rupanya. Begitu juga malaikat Jibril nak datang, hari-hari turun tengok umat Muhammad belum diampuni dosa, minta dengan Allah ampuni dosa dia minta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Malaikat, berapa ramai malaikat sahabat? Kita ni seorang dijaga berapa? Seorang dijaga berapa sahabat? Kita ni sahabat dijaga oleh 88 malaikat. Itu sebab orang tua dulu selisih malaikat 44. Separuh hilang. 88 separuh dah hilang. Maksud selisih itu apa? Jangan malaikat ni lari, jangan. Jadi sentiasa jaga kita 88. Itu sebenarnya. Tapi kita tak faham ya selisih malaikat 44. Gur kuit tak dipahami pun tak. Jadi sahabat yang dirahmati Allah. Kalaulah ianya hari Isnin, maka jatuhnya malam ke-21. Kalaulah bermulanya Ramadan itu hari Selasa, maka Jibril ataupun malam Lailatul Qadar itu turun adalah malam yang ke-27. Kalau hari Selasa. Tapi kita dah ini hari Ahad ni. Itu sebab saya dah dapat jemputan Sabtu malam Ahad, nak qiyam aja. Macam mana saya ni nak belah 7 agaknya. Sana nak qiyam. Penghabisnya saya qiyam kat rumah ya. Minta maaf lah sahabat. Tapi kalau boleh dah malam-malam akhir ni qiyam je lah. Maksud buat qiyamul lail. Jangan qiyam aja. Siang pun boleh qiyam, tapi mulai malam. Ya. Kalau hari Selasa malam yang ke-27. Kalaulah bermulanya Ramadan itu pada hari Rabu, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar itu seperti hari Ahad, maka malam yang ke-29. Kalau dia hari Rabu, iki dieling-eling sampai kapan-kapan, sampai di kapan. Eling nih, tahu eling? Ingat petua ni. Ini petua Rasulullah tak sabda, tapi para ulama dah mencatat. Janji posone dino Senin, janji poso dino Senin malam 21. Itu aja, tiap-tiap tahun, mungkin tahunnya berubah, kok itu juga. Gitu. Sebabnya apa sahabat? Kita ini umat akhir zaman yang kita tak perasan sebenarnya Lailatul Qadar tu bila. Ada yang dah tahu, ini memang malam Lailatul Qadar ni. Malam tadi pun ada cerita, malam Lailatul Qadar, Ustaz. Kenapa anjing tak mengelolok dah tu? Kat rumah saya anjing keliling, pekak sampai. Macam mana? Itu sebab dia sebenarnya kita tak perasan kecuali mereka yang memang perasan. Itu je malam Lailatul Qadar. Itu sebab bagaimana sayangnya baginda Rasulullah kepada umat akhir zaman, diberinya setiap malam Lailatul Qadar itu.
barang siapa umat aku, barang siapa yang mendirikan 4 rakaat ba'da Isya, umpama ia mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar, fadilatnya. Tinggal kita je lah. Ini nak solat tarawih, nak cepat, 2 rakaat aja, rugi mandang katanya. Memang benarlah kata Allah, manusia itu rugi kecuali ada ilmunya. Untuk apa ilmunya? Beramal soleh. Amal soleh bagaimana? Yang benar. Benar macam mana? Sabar. Jangan bergudul. Jangan nak cepat saja. Kalau hari Selasa, maka malam ke-27. Hari Rabu, ya, Rabu di malam yang ke-29. Ya, seperti malam Ahad. Kalaulah bermulanya Khamis, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam yang ke-25. Ini para ulama tulis sahabat. Nak percaya tak percaya kita ya 50-50. Kalau boleh tiap-tiap malam. Itu je. Ini sebagai semangat panduan. Para ulama terdahulu dah jumpa dah. Ya, jangan kata ustaz kata, oh ini Ahad mesti nombor 12. Tak semestinya. Cuma kata orang tu, kalau kita nak periksa, nak SPM, ada namanya soalan ramalan. Ramalan soalan tu ada, SPM contoh. Kan ada kan? Ada tak? Tak ada ramalan. Mesti ada. Ramalan pun ada juga. Jadi ramalan soalan tu ada. Kalaulah ianya bermulanya Ramadan itu hari Jumaat, maka ia juga seperti malam bermulanya Ramadan itu hari Selasa, yaitu hari yang ke-27. Kalau hari Jumaat. Ya. Dan sekiranya ianya bermula Ramadan itu hari Sabtu, maka di malam yang ke-23. Wallahu a'lam. Itu adalah gambaran bagaimana Jibril turun. Jibril turun ke muka bumi ini, kita tak tahu suka dia katanya. Tapi dengan perintah Allah, kau turun lagi sini kan. Kerananya khafurnya Allah, wa huwal azizul khafur. Para ulama ni yang Allah sayang, para wali ni dah tetap gitu. Allah pun merasa sayang kepada umat Muhammad yang lain. Dah dipecahkan rahsia wa imah. Soalan kubur pun dah pecah, dah tahu. Orang pun buat dek juga. Ada. Itu sebab soalan kubur itu adalah benar. Bukan main-main, bukan cobaan. Ini betul-betul punya. Itu sebab hidup penuh cobaan, sahabat. Kadang-kala dah bocor soalan pun buat bodoh. Apa contohnya? Allah kata, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum. Siapa yang melakukan perkara keji dan mungkar ini, aku lontar ke api neraka, kata Allah. Kita ngatur orang lagi, fitnah orang lagi. Dia terkerja, ya rasuah lagi. Ini sekarang nih berleluasa, sahabat. Itu sebab tadi dalam tazkirah saya yang bersama dengan para doktor, integriti itu bukannya masuk dari luar ke dalam, sampai mampus pun tak boleh buat. Bagaimana integriti itu? Biar dari dalam keluar. Tahu integriti, sahabat? Senang ceritanya kalau nak beriman lah. Kalau kita nak beriman nih biar dari dalam keluar, bukan dari luar dibelasah masuk, bukan. Tak. Itu sebab kita mohon pada Allah, Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Ya Allah, Engkau tolong aku ya Allah dalam aku pembelajaran ini. Dalam belajar minta tolong Allah. Berilah aku kefahaman, berilah aku pengetahuan. Kerananya kamulah ya Allah kaunuhu ta'ala alimin. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kalaulah setiap malam itu sehingga Rasulullah ajar pada kita sepanjang malam, tak kira malam Ramadan itu malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar sebenarnya turun di dalam bulan Ramadan, bulan puasa sahaja. Bagaimana di luar Ramadan? Tak turun malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah beri kita panduan lagi. Kamu ndak tak sepanjang tahun bulan Ramadan, sepanjang tahun kamu puasa saja. Maka Rasulullah sabdakan, barang siapa yang berpuasa 6 hari je, jangan lebih, di dalam bulan Syawal, umpama berpuasa sepanjang tahun. Tengok umat Muhammad.
Umat Muhammad saking sayangnya Rasulullah pada umat, okey, kalaulah umatku tahu sepanjang tahun nak puasa je tau. Kerana hebatnya puasa, kerana begitu mulianya puasa, kalau dia tahu sepanjang tahun nak puasa. Tapi mampu apa kita? Baru puasa yang ke-10. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Dah nak raya. Kesian Ramadan baru hari yang ke-10. Kau ni dah nak raya. Kau ni yang hilang akal ke apa? Tengok. Kita. Betul tak? Hari ke-15. Satu hari 4 kali lagu dia. Nah akhir. Setiap masa lagunya Selamat Hari Raya. Kalau dulu lagu ini. Siapa nyanyikan lagu ni? Alah. Siapa Pak? Lupa nama. Kalau tak ada lagu ni tak meriah tau raya. Mesti ada lagu ni. Apa ni? Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ahmad Jais. Ya Allah. Ahmad Jais almarhum. Itu saya kecil-kecil dulu dah ada tau. Saya lahir tahun 70. Saya dah besar dah ingat. Lagu tu lah meriahnya. Selamat Hari Raya. Betul Pak dulu? Kalau ada radio. Kat rumah saya dulu, TV tak ada, tapi tali besen ada. Tali rapia lah tapi. Kat rumah ada apa? Tali besen. Ada. TV tak ada. Tapi radio tu kecil warna putih ingat. Cetrek. Ada lagu dapat logo. Siaran Selatan. Radio Johor dan Melaka. Itu dulu. Nak raya. Lagu raya, babe. Sekarang ni, lagu raya. Macam tak raya. Kita raya tak macam dulu kan. Dulu kalau raya meriam tu mesti ada. Sekarang ni memekak teruk. Cedar. Yang kaya bukan kita. Tapi kalau meriam dulu, apa sahabat? Kreatifnya orang kita ni boleh buat meriam tahu. Kalau depannya ditaruh tu boleh meledas tahu. Kalau kena orang payang seluruh gong. Jangan cari yang kecil, musar. Baru bunyi sedap. Rupanya sahabat, bunyi gelegum tu apa? Itu ada cerita kisah dia. Wah, ni saya tak nak cerita. Ceritanya berkait dengan syaitan. Itu sebab peperangannya Muhammad Fatih ya. Sultan Muhammad Fatih. Macam mana dia berjaya meriam tahu. Yang buat siapa? Kerajaan negeri Melaka. Bukan siapa-siapa. Konstantinopel runtuh, meriamnya dibuat di negeri Melaka. Made in Melaka. Orang tak percaya. Kehebatan Kesultanan Melayu Melaka canggih sangat. Kenapa? Besi dicairkan jadi meriam. Di pedalnya tembok Konstantinopel hancur umpamanya. Tapi sejarah dipusingkan. Bukannya dari kerajaan Melayu Melaka. Boleh tengok sahabat di Turki apa ya, meriam dia. Meriam ditulis itu Malaka. Itu sahabat saya dah pergi. Rupanya ability tanya, memang rahsia Melayu ini disimpan. Kerananya apa? Itu nanti dulu diceritakan. Jadi sahabat, sepanjang tahun Ramadan, kenapa? Cuma 6 hari tok. Rasulullah tak kata straight tak. Ya dong tek, poso, janji 6 dino. Setahun lah kue poso. Tapi nak puasa bulan Syawal, asyik nak meraban ya, barahan, rumah terbuka, apa gitu, macam-macam. Rumah terbuka, rumah tertutup, rumah apa. Kenapa? Balas dendam 2 tahun tak ada barahan tahu dia tu. Allah mak. Serong tahun ora barahan, tahun 2022 ni dibelasah pasal 22 ni. 22 kita belasah aja dia tu. Wah kacau juga. Jadi sahabat jangan lupa untuk 6 hari. Kalaulah kita ni setiap Ramadan ini sahabat ya. Apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Ramadan, maka Allah bukakan pintu syurga. Tapi malang kadang-kadang kita tak boleh masuk syurga itu. Kenapa tak boleh masuk syurga? Sebab tak bawa kunci. Dah dibukalah, dah rumah banglo dah banyak ni.
Kita datang satu taman nih, okey banglo ini untuk ini, banglo ini untuk ini, banglo ini untuk ini. Engkau lorong berapa? 61A, engkau 61B. Mana kunci? Tak ada. Macam mana nak masuk? Walaupun dah kita punya, tapi tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Tak bawa kunci. Apa kunci pintu syurga? Itu sebab orang dulu kala sahabat. Saya nak tengok waktu juga sahabat. Ya, pasal hari ni macam terjun juga. Saya baru balik rehat. Tengok isteri saya, Bi, akhiran ni ada telefon. Kenapa? Tengok telefon pukul 12. Saya tak terjawab. Sebab saya masih kat hospital. Sekali telefon, Ustaz free. Memang free lah, tak payah bayar pun. Free ni. Boleh datang Bukit Pasir. Wah, kacau ni. Semalam di Parit Bilal, hari ini Bukit Pasir. Bolehlah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala dah buka pintu surga dah. Tapi kita tak ada kuncinya. Kalau orang dulu-dulu sahabat, masuk saja bulan Ramadan, setiap kali dia solat, lepas solat, zikir lain tak ada. Zikir mengasah kunci surga. Apa kunci surga? Allah firmankan, orang yang baca kalimah ini, aku ampun dosanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, kata Allah. Siapa yang baca kalimah ini, aku ampuni dosanya, masuk surga, kata Allah. Kerana ini adalah kunci, anak kunci surga. Kita nak masuk, dah dapat dah umat Muhammad, kunci tak bawa, melongo lah jawapannya. Itu sebab bulan Ramadan, perbanyakkan berzikir kalimah la ilaha illallah. Orang dulu sahabat, walaupun 3 kali je. Kerana Rasulullah sabdakan, barang siapa yang membaca kalimah ubudiyah, muazzamah, thayyibah ini, membaca mengikut matnya, yang pertama la, ta'zim, 6 harkat. La ilaha illallah. Apa yang Rasulullah sebut? Maka diampuni dosa orang itu 4,000 dosa. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kalau dosanya tak sampai pun 4,000, sikit aja. Kenapa? Dia tak banyak cakap bisu. Agaknya lah. Kat rumah je. Jadi tak ada dosa. Maka kata Rasulullah, maka akan diampuni seluruh kaum keluarganya. Wahai baca sekali saja. Kalau kaum keluarganya pun 4,000 dosa, ada lagi diampuni 40 kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, duduk rumah flat. Terus ada atas bawah. Agaknya gitulah. Tapi Rasulullah kata, diampuni jiran tetangganya. Kerana kehebatan kalimah la ilaha illallah. Itu sebab sahabat lepas solat 3 kali menjadi jugalah. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jawapannya apa sahabat? Jangan jawab yang lain. Sabatakallahu min qawli sabit. Berkatalah perkataan yang benar. Itulah perkataan yang benar. Apa? La ilaha illallah. Jawablah dengan la ilaha illallah juga. Bukan yang lain. Kenapa? Kerananya kalimah ini tak pernah bertukar. Kalau orang azan, Bilal azan, la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Bila masa majlis tahlil, Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, hayyul majud. Berubah pula. Ni, tolong jaga kalimah tauhid ini. Kalau kalimah la ilaha illallah, jawablah la ilaha illallah. Rasulullah sabdakan, barang siapa yang tidak menjawab kalimah la ilaha illallah, ketika mana sakaratul maut, dia tidak boleh mengungkap kalimah la ilaha illallah. Rasulullah sabdakan lagi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tinggal kita je tu. Nak jawab ke tak jawab, nak baca ke tak baca. Dah kita. Janganlah sampai nanti di akhir, Rabbana absarna was sami'na farji'na na'mal salihan. Innama yuqinun. Aku dah dengar ya Allah, aku dah tengok, memang ada aja gitu, tapi aku tak nak buat. Kau hidupkan aku seketika ya Allah, aku beramal soleh. Ya Allah. Kalaulah Allah hidupkan balik semula, tak bahagian kita kat masjid. Semua orang yang kat rumah banglo tiang luru tu dah datang dulu dah. Rumahnya lagi banglo. Lubang tiang luru. Kat mana? Taman perkuburan. Bukan tanah perkuburan. Silap kita ni. Mereka duduk di taman juga. Taman perkuburan.
Kalau tanah perkuburan, kita ketakutan sahabat. Lalu macam saya kecil-kecil lah. Lalu tang kuburan dengan kakak saya balik sekolah dah maghrib. Ni tanah kubur ni. Oke, 1, 2, 3. Lari. Dia kawasannya 5 ekar. Jadi lama juga lah. Sekali lari, kasutnya kasut plastik. Ada air. Cacit. Pucat muka. Dikejar jin katanya. Bunyi kasut. Cacit. Sekali bilang jalan. Rupanya kasut. Pada tu lari. Berdebarnya ni. Macam dikejar. Yang terhapun dikejar hantu katanya. Padahal suara kasut tuh yang ada airnya kan bunyi kan. Dulu kasutnya apa? Pongkiong tahu. Pongkiong yang plastik tuh. Dah sekolah menengah baru boleh kasut kain. Zaman dulu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, mohon ampun dan maaf. Ya, kerananya apa sahabat? Kita ini diberi peluang terlalu luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya Allah pada umat Muhammad. Allah sayang nih sahabat, sehingga Rasulullah kata apa? Ya Allah, aku tak nak tengok umatku masuk neraka. Kata Allah, boleh. Boleh saja. Sehingga Rasulullah sabdakan, kalau ummatin dakhalal jannah, seluruh umat aku akan masuk surga. Tapi ada yang masuk neraka, kenapa ya Rasulullah? Sebab dengan dosa dia. Na'udzubillahi min zalik. Kalau boleh jangan kita diseksa atau dimasukkan ke dalam neraka sahabat. Itu sebab kalau orang yang sudah meninggal dunia, perlu kita tahu menyantuni supaya perjalanan ruh itu terlalu senang. Jangan disekat-sekat. Itu sebab sahabat, belajarlah atau ambillah kursus bagaimana mengurus jenazah. Bukan memandikan atau mengkafankan jenazah. Itu bukan mengurus jenazah. Itu mengkafankan, mengurus jenazah atau mengurus orang yang meninggal. Dari mula 100 hari dia nak meninggal sehingga setahun dia dah meninggal. Itu cerita dia. Baru boleh menolong dia. Bagaimana dia ketika sakarat, ketika dia nak dimakamkan dan setelah dimakamkan. Kerana ini kalau kita tengok para ulama dah cerita banyak. Sekarang bolayan. Itu sebab betul kata ulama dahulu. Besok orang mati pun dibisneskan. Iya kalau tak 1,500 tak boleh dikubur. Ada 1,500 ada baik sini. Siap. Package. Itu sebab kita dah tak reti nak mengurus akan jenazah. Ini sekarang malang sungguh. Iya nak kalau dah meninggal ke hospital ada ejen. Aku ndak. Kalau ada 3 ejen gaduh. Ini berlaku, tak berlaku sahabat. Berebut pasal nak mengurus jenazah kononnya. Memang benar kata Rasulullah. Besok mayat pun dibuat bisnis. Jangan sampai berlaku pada keluarga kita. Kita ini sebagai waris atau anak yang ditinggalkan. Jangan sekali-kali orang lain menyentuh akan jenazah mak bapak kita. Ketika mana dia sudah tidak ada. Kerananya. Sedih nak cerita sahabat lain kali lah. Ngeri ceritanya. Sekarang ini di bandar-bandar besar. Batu pahat pun dah berlaku. Dah berlaku belum? Saya tak tahulah Bukit Pasir ini. Berlaku. Satu jenazah 1,500 settle siap kubur. Anak-anak yang ada waris tahu siap. Siap beres. Keluar duit. Dia tak tengok pun bapak dia dimandikan macam mana, dia nak solatkan macam mana. Kalau dia tahu-tahu, beres. Kan ada tak sekarang ni? Sahabat, tolong direnungkan yang ini. Sebab saya pernah bergasak dengan ejen-ejen ni. Tiada hak diri kamu untuk menguruskan jenazah. Aku dah ada hak, aku dah dibayar 500. Tiada. Itu dari segi bisnes saja. Wah anak dia dah. Saya panggil anak-anak. Ini berlaku sahabat. Saya panggil anak-anaknya. Kenapa teganya kamu? Sanggupnya kamu menyerahkan mak bapak kamu pada orang lain untuk mandikan. Dulu masa kecil-kecil kalau tahu dibencet tahu tak? Saya marah. Engkau berak bencet. Sekarang bapak engkau nak mandi. Sekali ni akhir. Kau tak mampu nak mengendalikan. Nak jadi anak apa? Ini direnung. Kalau tahulah aku besok tua mati, anakku tinggalkan aku, picit aja, tak guna. Agaknya gitu. Perasaan orang tu kita tak nampak. Ini direnungkan sahabat. Bukan kata nak mencari, tak. Kalau boleh carilah niaga lain. Orang mati jangan diniagakanlah. Kerana keturunan dan juga waris itu ramai.
Dia sahabat yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja, mohon ampun dan maaf. Salah silap bersama, ini dah nak hari raya. Ya, selamat hari raya Aidil Fitri mulia. Ampun maaf dipinta, menyuci hening dosa. Kan gitu. Jadi minta maaf sahabat, dunia akhirat halal makan dan minum. Ya, selama saya bersama dengan sahabat, al-maklum saya ini orangnya kasar, Pak. Memang kalau saya orang halus, dirakam pun tak nampak. Kalau saya orang halus, tapi ini kasar, cakap kuat. William baru 2 aja nih, belum 5. Kalau 5, gegar semua nanti Kang. Nah, jadi minta maaf sahabat. Ya, ada yang komplain, Ustadz apa? Ustadz kaset tuh, cakapnya, waduh berdesing telingaku. Kalau saya cakap lembik-lembik Kang, nanti tidur pula, payah pula. Mana satu betul? Semua tak betul. Yang betul siapa? Orang yang cakap. Yang betul hanyalah Allah dan baginda Rasulullah. Kita ikutlah. Sebab Allah dah firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ikutlah apa yang Rasulullah dah ajar sebagai agama yang benar. Jangan tengoklah agama lain, kamu akan musyrik nanti, kamu akan sesat. Nah, jadi akhirnya sahabat, bulan Ramadan diganda-gandakan ribu-ribu. Kita tak perasan. Satu malam 1000 bulan, satu malam 1000 bulan, tiap-tiap malam 1000 bulan. Allahu Rabbi. Jadi kita bacalah satu zikir istighfar ini. Kalau dibaca macam 1000 tahun pula ibadahnya. Ayo kita baca bersama. Yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin walimin la yamliku li nafsihi ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا سيدي يا محمد إنا توسل بك إلى ربي. اللهم فسعفه في القضاء لكل حاجات وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم فريق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والززام ومن سيء الأسقام ربنا اغفر عنا عذاب إنا مؤمنون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهتم لنا بالسعادة ولا تهتم علينا بالشقاوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ينبعنا شك ولا مطرود ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسنين مقاصرنا لأملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.